Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang ke-19, Aunullahi ta'ala wa hifzuhu wa nasruhu wa ta'iduhu, pertolongan Allah, penjagaannya, kemenangan dan pembelaannya ataupun penguat daripadanya. Ada dua hadis yang sama, yang satu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang sama. Kadangkala ni untuk pengetahuan di dalam periwayatan hadis, kadangkala sesuatu hadis tu kita lihat dia diriwayatkan dalam versi yang berbagai-bagai. Hadis tu kita tengok sama, tapi dia ada riwayat yang lain yang dekat nak sama tapi dia lain sikit. Yang kita akan sebut wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain kita akan baca dekat-dekat tapi dia macam lain sikit. Hal itu terjadi disebabkan beberapa perkara di dalam ilmu hadis dibahaskan oleh para ulama hadis. Yang pertamanya ialah ada kemungkinan Nabi SAW cakap benda tu sekali dan baginda cakap lagi sekali di tempat yang lain. Dia panggil at-ta'addud fi riwayat, berbilang-bilang pada riwayat. Yakni dia riwayat hadis tu Nabi barangkali tengok satu kejadian Nabi sebut sekali, dan Nabi tengok pada tempat yang lain Nabi sebut lagi sekali. Jadi sebutan hak kedua tu barangkali ada sikit penambahan. Jadi rawi yang berbeza telah dengar daripada hadis yang berbeza, tapi konten hadis tu dekat-dekat sama, hampir dari segi struktur dia pun nampak sama. Itu satu kemungkinan. Satu kemungkinan yang lain ialah Nabi SAW hanya sebut hadis itu sekali saja, tetapi rawi yang meriwayatkan hadis itu ada beberapa keadaan. Maksudnya Nabi sebut, sahabat ni dia riwayat balik apa yang dia dengar daripada Nabi. Boleh jadi kali pertama sahabat tu cerita, dia cerita macam hak dia dengar tu. Kali kedua dia cerita hak macam dia dengar juga, tapi dia mungkin guna bahasa dia sendiri. Dia kita sebut sebagai ar-riwayah bil makna, riwayat dengan makna, bukan cakap ajuk, tapi dia cakap pindah dalam bahasa Melayu. Maksud dia tak ajuk sebiji-sebiji, tapi makna dia dekat sama. Ini kadang-kadang kalau berlaku sahabat yang buat kurang masalah lah, sebab sahabat ni ar-rawi adra bima rawa, dia panggil dalam ilmu hadis. Rawi itu lebih tahu apa yang dia riwayat, kerana dia yang hadapi kejadian tu, dia yang tengok sendiri daripada Nabi SAW. So dia faham konteks hadis tu. Sebab itu sebahagian hadis yang Abu Hurairah ambil daripada sahabat Nabi yang lain, kadang-kadang dia tak riwayat langsung, dia tak tengok secara langsung, sikit ada masalah di sudut. Kadang-kadang dia kurang tertinggal di sana ataupun di sini, di sudut isi itu. Kadang-kala riwayah bil makna, yakni riwayat dengan makna. Riwayat dengan makna ni macam ni lah. Kita hak tadi riwayat dengan makna tadi, kita kata kita habaq umpamanya awak jangan lakukan
perbuatan mencuri kerana itu adalah satu dosa. Orang yang contoh, bukanlah hadis, contoh nak bagi faham riwayat makna. Kalau kita habaq balik, dia berkata, awak jangan lakukan perbuatan mencuri kerana itu satu dosa. Maksudnya dia riwayat balik secara harf bil harf, ataupun dia riwayat dengan sebiji lah, kan? Okey. Kadang-kadang mungkin rawi dia kata awak jangan mencuri kerana itu menyebabkan awak masuk neraka. Dekat-dekat makna tu. Pasal dosa membawa pada neraka. Tapi dia tidak seperti yang disebut yang asal. Tapi hampir sama lah. Ataupun dia kata jangan mencuri. Itu perbuatan yang dimurkai Tuhan. Jadi rawi ni bila dia riwayat balik, kalau dia riwayat sama seperti yang dengar tu, artinya dia riwayat secara dhabit. Kadang-kadang dia dhabit juga, tapi dia riwayat dengan makna. Dia riwayat makna tu dekat sama, tapi dia gunakan bahasa dia sendiri. Ini kadang-kadang jadi banyak masalah. Walaupun ahlul hadis kata kena ada syarat-syarat itu, tapi banyak masalah. Menyebabkan kadang-kadang kala sebahagian hadis ni kita tengok versi dia jadi berbeza-beza. Beza-beza tu boleh jadi beza sungguh. Bukan kerana rawi penipu, tapi pasal dia guna bahasa dia. Dalam ilmu matan ni dalam lah, saya tak mau dalam sangat. Saya tuan-tuan balik penin pula. Bagi sikit-sikit nak bagi faham. Jadi sebab itu kadang-kala bila orang baca hadis, dia akan sebut wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain. Hadis itu juga, tapi versi yang rawi lain pula sebut. Mungkin satu orang dengar daripada tok guru dia, sahabat tabi'in, anak murid tabi'in, atba'u tabi'in, sehingga seterusnya. Dia sampai balik hadis tu, ada 10 orang anak murid dia, mungkin ada 3-4 versi, makna lebih kurang sama. Anak murid tu mungkin guna bahasa dia sikit. Ini sering berlaku juga di dalam hadis. Kadang-kala sebabnya hadis tu panjang, rawi ni dia pendekkan hadis tu kerana dia nak ambil bahagian hak dia mau ya. Pasal dia nak terang bab tu saja. Hadis tu kata panjang, dia nak terang hak tu je, dia ambil hak tu je, hak bahagian perkataan tu saja. Lalu anak murid dia riwayat pun pendek juga. Ini kadang-kadang ada keadaan okey, boleh. Dia panggil al-ikhtisar fi riwayah, meringkaskan riwayat. Kadang-kadang dia boleh kacau makna, dia panggil al-mukhil bil makna, yang mencacatkan makna. Kadang-kadang tak mencacatkan, tapi ada kurang faedah sikit, ada poin-poin penting kita terlepas pasal dia tak sebut. Kadang-kadang dia pendekkan pun tak apa. Saya buat satu contoh, boleh ikut ni? Nak dengar benda tu lagi? Apa ni payah ni? Okey, contoh hadis umpamanya, hak mudahlah hak kita tahu, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Hadis sebahagian riwayat yang tu saja. Jadi sebahagian orang faham lepas Nabi buka kota Mekah tak ada hijrah ni. Tapi hadis ni dia sebenarnya panjang leh. Pada tu dia cerita Nabi buka kota Mekah, Nabi masuk ke kota Mekah. Lepas dah berjaya tawan kota Mekah, Nabi sebut la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas daripada al-fath, selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maksudnya hadis ni ada kaitan dengan orang Mekah. Sebab apa? Mekah dulu adalah negara Darul Harb yang memerangi Islam. Jadi orang daripada Mekah duk berhijrah pergi ke Madinah lah. Tapi apabila Mekah dah jadi negara Islam dah, Nabi kata tak payah hijrah dah lah.
hampa boleh Islam dah. Jadi la hijrata ba'dal fath, tak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tapi bagi negara yang belum lagi jadi Islam, duk ditindas oleh orang yang bukan Islam, kena hijrah tak? Kena hijrah lah. Hadis ni tak ada kaitan dengan dia. Hadis ni ada kaitan dengan orang Mekah. Tapi kalau kita riwayatkan separuh tu saja, kurang makna dia. Tapi kalau kita riwayat kata daripada Nabi masuk ke kota Mekah dan kemudian baginda berucap, kita faham makna dia. Kadang kalau rawi dia riwayat separuh, sebab dia nak habang hak tu dekat anak murid dia. Anak murid dia pun ambil hak tu, dengan tak ambil keseluruhan cerita tu. Lalu akan ada orang yang tafsir, kadang-kadang dia keliru sikit. Sebab tu nak kena semak. Contoh lain bagi. Saja mengaji hadis sikit lah. Untuk mengaji besar-besar ke? Nabi SAW kata, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukhari. Bukanlah satu benda yang bagus berpuasa masa musafir. Jadi kalau kita ambil hadis itu saja, dia tak bagus ya orang musafir ni puasa. Sepatutnya orang musafir kena buka puasa. Tapi bila kita tengok hadis ni, pi tengok riwayat yang riwayat penuh. Jangan ambil hak tu saja. Hak ambil hak rawi yang cerita bagi habis ni. Pasal ada rawi dia ambil separuh, ada rawi cerita habis. Pi ambil hak riwayat hak habis tu, kita dapati cerita dia Nabi SAW tengok macam mana satu orang masa musafir dia puasa dan kemudian dia pitam. Bila dia pitam, Nabi tengok, Nabi kata laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukanlah satu kebaikan berpuasa masa musafir. Maksudnya kalau puasa jadi macam dia ni lah, sampai pitam macam dia. Tapi kalau puasa tak pitam, okey, boleh tahan. Ada riwayat hadis yang lain sahabat berpuasa semasa musafir, ada yang berbuka, kan? La yu'ibu al-muftir as-saim wala as-saim al-muftir. Orang yang puasa pun tak petikai orang buka pun tidak petikai orang yang puasa. Jadi kadang-kadang bila kita ambil riwayat, sebab tu kita tengok kenapa kadang-kadang orang sebut wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dia nak habaq supaya hak satu lagi ni dia cerita lengkap sikit, supaya kita faham ataupun kita tahu ada 2-3 riwayat. Hari itu kita baca hadis, hari tuan-tuan punting ramai hari itu, hari kita baca hadis betul ya dengan Tok Guru pun punting lah. Okey, hari itu kita baca bahagian pertama hadis tu, kemudian hadis bahagian kedua ni kita tak baca, hak wa fi riwayatin. So kita nak baca fi riwayatin. Ada lah kitab. Sebagian dah hafal dah, yang tak hafal ni ada kitab. Okey. Wa fi riwayatin ghair at-Tirmizi, dalam riwayat selain daripada al-Imam at-Tirmizi. Al-Tirmizi ni diriwayat di dalam As-Sunan at-Tirmizi. As-Sunan at-Tirmizi. Sunan at-Tirmizi. Al-Imam Tirmizi ni dia ada kitab dia ada beberapa sunan. Orang mungkin tanya, apa beza sunan dengan musnad? Boleh terang ya kan? Sunan, ada hadis sunan, ada kita tengok musnad Ahmad, kita tengok ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan Ibnu Majah, kan? Ada Musnad Abi Ya'la. So musnad, sunan apa dia? Sunan ialah hadis ni di dalam kitab tu disusun berdasarkan tajuk-tajuk hukum fiqh ataupun tajuk-tajuk sunnah Nabi. Bab wudu, bab solat, kadang-kadang ada juga bab akidah, bab kiamat, dia berikut bab. Maka yang kitab sunan ni ada berapa yang disenaraikan? Bukhari, Muslim tu bab-bab dia disusun oleh An-Nawawi dan seumpamanya. Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Adalah yang lain, tapi 6 ni dianggap utama. Musnad, hadis tu disusun berdasarkan nama rawi. Hadis riwayat Aisyah, bahagian Aisyah ya.
riwayat Abdullah bin Umar, semua hadis riwayat, tak kira tajuk apa pun dia tak bawah tu. Jadi kalau nak cari hadis dalam musnad ni, kalau tahu nama rawi senang lah, tapi banyak lah. Tapi kalau orang tahu tajuk dalam sunan dia senang, tapi ada kelebihan lah, pro and con dalam mudah hal tu. Okey, dalam riwayat Tirmizi Nabi sebut ihfazillaha tajidhu amamak, jaga Allah kau dapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fis syiddah, kenalilah Allah, mendampingilah Allah, mengenalilah Allah. Ta'arraf maksudnya dekatilah dengan Allah semasa senang, nescaya dia mengenalimu ketika susah. Kenal ni bukan maksud Allah tu tak kenal kita, maksudnya Allah itu akan menolong kita. Macam satu orang tu main kat kita, aku tak kenal hang siapa, orang kita dok kawan lama, orang boleh buat macam tu dengan guru kita. Itu masa hang senang menyombong. Bukan tak kenal tu tak kenal, hang bohong, hang tak kenal aku. Kita mengaji sekali dulu. Bukan maksud tak kenal tu. Tak kenal tu apa? Maksud hang bukan kawan aku lah. Jadi ta'arraf ila Allah fir rakha, kenalilah Allah semasa senang, ya'rifka fi syiddah, nescaya dia mengenalimu ketika susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahuilah apa yang tak kena kepadamu dia tidak akan menimpamu. Akhta'aka ni benda yang silap, maksud baik ke buruk yang tak sampai kat kita tu, dia tak kena kita. Ayat ni saya kisah kurang maksud dia. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu takkan silap, mesti kena engkau. Maksud apa yang tak kena tu memang tak kena lah. Apa yang kena tu, kok mana yang hang buat pun dia kena juga. Faham maksud dah? Kadang-kadang Allah, kalau aku tak pi jalanku tadi tak kena. Tapi sebenarnya memang nak kena. Nabi kata memang nak kena. Ada percaturan ilahi yang mana akan kita bahaskan tentang maksudnya insya-Allah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama dengan kesabaran. Ada orang dia terus nak menang lah, dia tak ada sabar. Hari ni berdakwah, esok nak menang. Hari seminggu baru berdakwah, saya tak tahan tekanan, kan? Tak payah dakwah, kan? Nabi pun ambil masa lama. Nabi Nuh kan 1000 tahun. Allah kata wa'lam anna sabra anna nasra ma'as sabr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna faraja ma'al karb, ketahuilah sesungguhnya pelepasan itu bersama dengan kesusahan. Maksudnya kena susah dulu baru terlepas. Macam orang tak pernah tak pernah susah, dia tak tahu nikmat. Macam kita lah kan, kita semua alhamdulillah boleh berjalan elok. Kita bukan perasaan sangat nikmat kaki ni, tapi boleh kena orang sakit kaki tak boleh berjalan, dia tahu nikmat kaki ni besar masa boleh berjalan dulu. Kita tak tahu, kan? Orang hak kita tangan elok ni, kita tak terasa apa, kita pun kadang-kadang terlupa nak bersyukur dengan tanda tangan ni. Tapi boleh kata orang tak boleh angkat tangan, dia tahu besar nikmat tangan tu. Tak cerita lagi orang hak tak nampak mata. Boleh nampak kita rasa mata aku tengok habis ke apa, kan? Tapi boleh kata tak nampak mata dia tu, mata ni besar. Tapi kita tak rasa yang tu, melainkan apabila kita tak, karena kita tak rasa sebab kita tak pernah susah. Orang yang mana pernah susah baru dia tahu makna terlepas. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu adalah kesenangan. Hadis ni ada beberapa perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama, Nabi ajak macam mana yang kita sebut tu, bahawasanya apa-apa saja ihfazillah tajidhu amamak, jaga Allah Ta'ala.
Kerana agama ni, Tuhan ni maha ajaib. Kita nak sebut dah selalu, kalau kita tak minta kat dia, dia marah. Kalau kita minta, dia suka. Dalam hadis Nabi kata, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tak minta pada Allah, Allah marah kat dia. Falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah seseorang kamu minta daripada Tuhannya dalam semua hajatnya. Inilah hadis Tirmizi. Dan kemudian Nabi kata, hatta shis'i na'lihi idzan qata'. Sehinggalah tali kasut dia apabila terputus pun minta, ya Allah tali kasut terputus, minta tali kasut baru. Kalau kita kata, Allah tali kasut aku, kasut hilang, Nabi minta ke Allah kasut lain. Hang ni bateratu pun nak minta, biar ikhtiar sendiri. Ada orang kata. Padahal kita tak tahu semuanya. Kalau ikhtiar pun Allah tak bagi, tak ada makna. Nabi SAW kata, suruh minta pada Allah Jalla wa'ala dalam semua perkara. Hatta shis'i na'lih. Sehinggalah tali kasut dia pun dia minta kat Tuhan. Kita susah. Kadang-kadang orang tapi cuba tengok pengalaman orang yang minta pada Allah. Tak pernah Allah tak bagi. Tengok orang pergi mana? Pergi umrah. Tak ingin pergi umrah. Minta, ya Allah nak pergi umrah. Allah bagi. Betul ke? Tadi boleh tanya kita, betul ke? Mintalah dulu, Allah bagilah. Tapi minta pun macam tak yakin. Bagi tak ada ni. Minta biar dia bagi. Suruh minta. Allah tak bagi. Cuma minta sungguh-sungguh, Allah bagi. Tak ada lagi hak kita dah minta ni, Allah tak bagi. Allah marah kita tak minta. Kita manusia ni baik terang mana nak pergi minta, lama-lama dia meluat lah. Tambah kalau orang ada kepentingan, dia minta lama-lama dia ada pula, dia kata hari tu aku tolong hang, kena tolong aku lah. I help you, you help me lah. Kan, aku tolong hang, kena tolong aku pula. Kok mana pun orang, dia mestilah akan ada. Mana-mana banyak sangat kita minta, dia akan jemu. Tapi Allah Azza wa Jal tak minta, dia marah. Sebab tu kita kena minta kat dia. Dalam hadis tadi, Nabi suruh kita kenali Allah masa senang. Jadi kalau nak bagi doa kita mustajab, masa senang tak ada masalah ni, minta kat dia banyak-banyak. Orang tak tahu nak minta apa, semua ada dah. Minta supaya dikekalkan nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawalin ni'am. Ya Allah, aku minta jauh daripadamu, daripada hilangkan nikmat. Habis kita nak kenal Allah macam mana? Salat, doa. Lepas tu mari susah. Ya Rabb, ya Allah. Segala malaikat di langit kata, Allah, suara ni tiap hari dah. Hari ni susah suara ni. Hari ni susah suara ni. Tak macam kita kata, ya Rabb, wih, tak pernah dengar ni, suara baru ni. 20 tahun tak dengar. Bukan kata Allah tu tak boleh terima doa, tapi Nabi kata, ta'arraf ilallahi fi raqa ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala, dampingan Allah Ta'ala masa senang, masa lapang. Tuhan kenali kau masa susah. Macam Yunus alaihi salam, dia doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau, aku termasuk di kalangan orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. Malaikat kata, Yunus, hada sautu Yunus, ini suara Yunus, sautun ma'ruf, suara yang dikenali daripada hamba Tuhan yang dikenali. Tapi kami tak tahu Yunus ni dia mana. Segala malaikat di langit kata amin lah. Amin, 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 amin. Tapi jangan sampai kita subuh tak semayang, zuhur tak semayang, macam buat Assalamualaikum.
Ustaz, ya, main ajak macam mana? Main ajak tu. Pasal apa? Dia kata, tengok entah sembahyang lain ke? Saya subuh tak main tapi ada masalah main ajak. Salullah min fadlih, minta daripada Allah Ta'ala kunha. Kemudian minta daripada selain daripada Allah Ta'ala adalah menghina diri kita sendiri. Di kalangan sahabat rahimahullahu ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat daripada sahabat bai'ah. Antara bai'ah sahabat dengan Nabi bahawasanya yubayyi'uhu 'alal Islam an la yas'alan nasa syai'ah. Berbai'ah atas nama Islam untuk tak minta kepada orang sikit pun. Oh, sahabat ni kita tak boleh buat macam mana. Sehingga jika seseorang di kalangan mereka naik kuda, tali kuda ataupun saut ataupun cemeti mereka tu jatuh ke bawah, dia tak akan minta ni tolong ambil Ustaz. Dia pergi ambil sendiri. Kerana nak elakkan makna minta kat orang, nak mengurangkan minta kat orang tu, supaya mulut ni banyak minta pada Allah. Sebab tu saya sebut kepada diri sendiri dan tuan-tuan juga, pagi-pagi manusia bangun ni minta kat Allah. Mulut kita tak dan buat jahat lagi, tak dan duk maki hamun siapa lagi, tak dan duk keluar tak elok lagi. Hak kaki isap rokok, tak ada isap rokok lagi. Mulut duk elok lagi, bangun ambil wuduk duk elok lagi, minta ampun kat Tuhan, minta doa. Jadi dia mustajab doa, minta kat Allah. Hadis ni juga ajak kita tentang masalah qada dan qadar. Qada dan qadar ni hari tu saya urai dah, ada orang setengah dia keliru. Ada apa benda? Pertama kita kena tahu, dah faham dah tapi nak kena sebut sekali lagi. Kau ada tanya 2-3 kali. Allah ni semua yang nak berlaku malam ni dia tahu belakang. Fulan hak duk ceramah ke, fulan hak duk di bawah ahli syurga di neraka, Tuhan tahu belakang. Kok Tuhan tak tahu dia ni ahli syurga ke neraka, nak kena dia mati dulu tengok macam mana? Tak. Kok malaikat nak kena report kat dia dulu baru dia tahu? Tak. Tuhan tahu sebelum kita ada lagi. Tuhan dah tahu fulan ahli neraka ataupun ahli syurga. Kita bertanya habis itu macam mana? Dia tahu. Kenapa dia tahu? Kerana dia Tuhan. Kalau Tuhan tak tahu benda apa nak terjadi ke depan tu, dia bukan Tuhan. Tuhan ni, zat Tuhan itu, zat Allah itu tidak terikat dengan masa macam saya dah sebut tu. The essence of God is not in this time system. Zat Tuhan tidak duduk di dalam sistem masa. Pasal apa? Pasal masa tu sendiri Tuhan yang cipta. Wal asr wal fajr wal lail. Tuhan yang cipta. Waktu asar dia Tuhan sumpah dengan masa semua. Sebab Tuhan yang cipta masa. Kok kata Tuhan dulu-dulu ni, sebelum Tuhan dulu-dulu ni Tuhan di mana? Dia tak boleh lah ada dulu-dulu. Dulu-dulu tu kita. Sebab kita makhluk duduk dalam masa. Tuhan tak ada masa. Habis tu Tuhan tak ada masa macam mana? Macam tu lah. Kita pula nak fikir macam Tuhan tak lahat lah. Allah khaliqu kulli syai. Allah cipta semua. Dia cipta masa, dia cipta tempat. So masa Allah tak bergantung pada masa, dia tak bergantung pada tempat. Tapi dia boleh untuk melakukan apa sahaja yang dia kendaki berkaitan dengan masa dan juga tempat. Itu nak jawab kepada orang yang tanya masalah arah datang arah semua. Dia mencipta. Jadi tak ada lah kok dulu-dulu ni. Macam mana kalau Allah tahu kita masuk syurga, tiba-tiba kita tersilap masuk neraka? Yang ni bukan ramalan kaji cuaca silap teropong awan. Allah
ilmu dia. Sebab tu kita pakai alim, allamul ghuyub, alim yang maha mengetahui yang gaib. Sebab apa? Dia tahu dia Tuhan. Masa pada dia hak dulu kau sejuta tahun lepas, sejuta tahun hak nak mai, bilion-bilion tahun lepas, bilion-bilion tahun hak nak mai, sama aja di sisi Tuhan dia yang cipta masa tu. Habis kita nanya masuk neraka, dia tahu, bukan dia paksa. Kita jumpa satu orang, tengok hang ni, aku ingat periksa tak lulus dah, periksa tak lulus sungguh. Dia main kat cikgu, lulus apa? Cikgu dah bagi tahu dah buat keputusan awal, saya tak lulus. Cikgu bukan paksa dia tak lulus, cikgu tahu, kata dia, cikgu ramal lah pada cikgu ni, pasal makhluk ni dia ramal. Cikgu ramal dia tak lulus sebab cikgu tu tengok dia ni balok sangat, umpamanya contohlah kan, ataupun dia ni penyegan sangat ke, duk main duk ponting kelas ke, cikgu katalah ke dia, hang ni aku ingat tak lulus dah. Dia main balik, dia kata ayah tak lulus dah. Cikgu dah buat keputusan tak lulus. Jadi bila dia tak lulus, sebab apa tak lulus? Saya telah ditetapkan oleh cikgu tak lulus. Betul ke? Tak, cikgu bagi tahu ramalan itu kena cikgu makhluk. Sama juga dengan kaji cuaca. Baru hujan turun, kita kata tak guna betul kaji cuaca. Kemarin dia dah habang kata hujan ni, kita nak motong tapi habang kata hujan. Bukan dia yang turun ke hujan, dia ramah. Hadza fi haqqil 'abd, itu pada hak hamba. Pada zat Allah Jalla wa Ala dia tak ramal, pasal Tuhan ilmu yang yakin. Sebab Tuhan ni tak ada, apa sahaja dia tahu. Maka dia tahu hamba mana yang nak masuk neraka, hamba mana nak masuk syurga sebelum dia cipta lagi. Bukan dia paksa, tapi dia tahu. Macam tadi lah, tak boleh dibandingkan hamba dengan Tuhan. Hamba tu tak tahulah sepenuhnya, Tuhan mengetahui itu. Habis itu kenapa dia tak ambil kita buh terus dalam neraka, terus bagi hidup dalam dunia? Maha adil dia, dia bagi peluang manusia hidup di atas. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu sangka kami cipta kamu sia-sia, kamu tak balik pada kami? Dia tak sia-sia, hidup di atas segala hikmah. Itu satu hal. Jadi kalau orang tanya, sejak azali lagi Tuhan dah tahu aku ahli neraka, aku terpaksa masuk neraka lah? Tak, bukan Tuhan paksa, dia tahu. Dan tak mungkinlah Allah tahu tiba-tiba silap. Hak tu bukan tahulah, hak tu ramal. Kaji cuaca boleh lah, Allah tak mungkin. Tuan-tuan faham maksud dia? Yang berikutnya ialah, dalam hidup ni ada benda yang pilihan kita, yang kita bertanggungjawab. Itu saya sebut dah. Ada pilihan kita yang bukan pilihan kita, kita tak bertanggungjawab. Contoh, tak mau semayang dan mau semayang, minum arak, judi. Pasal apa berjudi ni? Allah dah ditetap di Lauh Mahfuz, hari ni aku berjudi. Dia tak boleh buat macam tu. Yang tu Tuhan bagi. Wa hadainahu sabila, kami bertunjuk jalan, imma syakira wa imma kafura. Tuhan tunjuk, kami tunjuk dua jalan, dia nak syukur dia pun, dia nak kufur. Pasal apa yang tak pernah duk pergi mayang ni, rumah dekat masjid, Allah, aku nak buat macam mana? Sejak azali lagi ditetapkan dah. Nah. Ini dengan pilihan. Kalau tidak Allah tak, kalau Allah tetap itu, maka Allah tak hantar para rasul lah, sia-sialah rasul datang. Buat apa Allah nak ubah dah? Rasul nak serupa dah, tetap dah. Abu Jahal tu memang Abu Jahal lah, Abu Lahab memang Abu Lahab dah. Buat apa nak seru dia apa? Dah tetap azali dah, dia pun tak mau beriman. Yang ni manusia bertanggungjawab di atas perbuatan mereka. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Insan tak akan dapat melainkan apa yang telah dia kerjakan. Yang tu lah. Satu lagi, ada benda yang kita tak campur tangan tapi berlaku kat kita. Kita duduk elok-elok, kena ta'un. Na'udzubillah. Tapi ta'un ni sahabat pun kena, macam kita cerita. Ta'un ni mati syahid. Sahabat ramai kena ta'un. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi sayang, Mu'adz bin Jabal kena ta'un di Syria, mati. Allah bagi pahala. Nak elok macam mana tak boleh kena.
Rakyat Syria, dia duduk di rumah dia, kawan terbang mai bom depa. Pandai macam mana pun kena. Pasal apa? Dia tak buat tapi ada jahat lain nak buat. Dia tak bertanggung dosa atas benda tu, tapi hak bom tu berdosa tak? Hak bom dosa. Kita bawa kereta elok 110, naik 111 turun balik, punya bagus kan? Kan? Pegawai GPJ pun bawa lebih daripada tu lagi kan? Pam, orang duduk lain kereta elok, orang main langgang kita, cedera kita, patah kaki kita. Kita tak pilih benda tu. Kawan nak bawa tu, dia pun mungkin tak pilih aksiden je, tapi dia akan bertanggungjawab kalau dia telah membawa sesuatu cara yang berbahaya. Setengah orang pagi-pagi lari, makan ubat semua elok, khasiat semua, kena penyakit, ada kena barah, kena kanser. Bukan kata dia pun tak tahu, tiba-tiba kena. Benda-benda inilah yang dimaksudkan. Kalau dia nak timpa kita, memang tak boleh lepas. Kalau dia tak kena kita, memang tak kena. Apabila perkara yang kalau kita tadi satu orang minum arak, pasal apa minum arak? Takdir, tak boleh. Tapi pasal apa aksiden ni? Allah dia tahu, takdir Tuhan. Betul. Bila Allah takdirkan benda yang kita tak boleh buat apa, kita duduk elok mai satu orang buat panggil kepala angin, dia tumbuk kita dalam masjid, jatuh kita. Dia ni kepala angin, kita tak tahu apa. Mungkin kita termalu, mungkin kita apa. Semua benda-benda ni berlaku. Orang maki kita, Nabi lagi orang maki. Benda yang kita bukan buat ke arah tu, tapi dia jadi macam tu, di luar daripada kawalan kita. Hak bab tu Allah bagi apa benda. Kalau kita redha, kita tahu takdir Tuhan, Tuhan bagi pahala kat kita. Kalau kita memberontak, mana boleh adil aku main masjid kena bala, kita tak dapat pahala. Dan oleh kerana hamba kadang-kadang dia duduk fikir, macam mana kereta aku boleh aksiden, kalau aku keluar aku pintu A tadi pun, gate A tadi pun tak kena, yang keluar aku B macam pasal. Tak, dia memang alam ni sebab bukan hang saja seorang hidup, orang lain juga hidup. Kita tak mau, orang lain mau. Contoh benda lain, bukan saja orang, makhluk pun sama juga. Kita tanam pokok elok-elok, mari senerang apa, serangga mati pokok, banjir mari habis pokok kita. Tanam harum manis, duk kira tahun depan nak kaya ni, na'udzubillah, memang banjir habis harum manis kita. Takkan nak kata dosa kat banjir pula. Tapi Allah tak kira kosong, Allah kira pahala. Kerana satu orang yang tanam, hatta insan ataupun burung yang makan, falahu sadaqah, bagi dia sedekah. Kita duk jaga-jaga juga, tengok-tengok harum manis kita, duk kira bungkus elok-elok, elok semua 20. Duk tengok besok, pasal apa bungkus ni ringan sangat. Tengok-tengok tak ada. Yang ni banjir tak curi, orang curi. Kita pun tak tahu apa, kita dapat pahala. Tapi kawan yang curi tu, dia tak boleh kata takdir aku mencuri, nampak macam mana, buang. Hak dia berdosa. Tuan-tuan faham maksud saya? Supaya kita jangan samakan semua keadaan-keadaan ini. Maka Nabi SAW dan agama ajak supaya kita ni taklah, hari tu kalaulah aku tak pi dengan anak aku, hari tu bawa kereta dia, hari tu dia tak mau pi, aku nak bawa, aksiden mati dah. Duk panjang hayat kita fikir macam tu. Nabi kata, kalau benda tu tak kena kat kita, memang tak kena lah. Kalau dia memang nak kena kita, dia akan kena.
maka kita pun ada redha. Yang tu yang pagi-pagi kita pun sebut, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Aku redha kepada Tuhan. Sebab apa manusia ni gundah gulana? Pasal apa manusia ni gundah gulana? Sebab kita fikir, kalau aku tak ada hak tu kat dunia ni, habislah aku. Pasal itu fikiran kita. Tapi kalau kita fikir dunia, yalah Allah suruh cari, kita cari, tapi kadang-kadang kita tak dapat. Tapi yang ni tak berlama dah. Habis pada ni ada lagi satu lagi kehidupan, hak ni hak betul ya. 10,000 duit kita ataupun pokok kita rugi. Kalau kita makan kenyang, alhamdulillah lah, Allah pun tak suruh kita bazir. Tiba-tiba di luar daripada kawalan kita, mari banjir ke, habis pokok kita. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah, pada Allah kita kembali. Ni yang disuruh sebut apabila kita timba musibah. 10 pokok tu, 1000 pokok tu, 10,000 buah harga pokok tu tak hilang. Pindah akaun daripada dunia pergi kepada akhirat. Maha adil Tuhan. Maha adil. Ada kemarin orang cerita saya, hamba Allah ni selalu main masjid, dia sangka baik, masa sembahyang kunci kereta tak tahan doa Quran. Pas sembahyang ada kawan duk siap dah, dia tahu dah, dia sembahyang takbir Allahu akbar, dia ni tiba kunci kereta, lari kereta, hilang kereta dah, hilang di luar daripada sangkaan dia. Dia sangka mungkin orang dalam masjid tak mencuri, tapi dalam masjid pun kita tahu setan pun masuk dah kan. Kalau tidak, orang sembahyang kosong semua lah, pasal setan ada orang sembahyang tak kosong. Allah bagi pahala, Allah bagi pahala. Sebab tu dalam hidup ni, kalau kita fikir, ada benda yang kita kecewa, tapi kalau kita fikir mendalam, taklah banyak kecewa sangat. Hari tu patut-patut aku dapat, tak dapat, tak apalah. Alhamdulillah lah, bukan rezeki. Allah adalah hikmah. Kita terima, terus akaun tu Allah simpan. Kita nak buat satu benda, tengok-tengok anak kita sayang umpamanya, Allah ambil. Siapa tak sedih? Semua orang sedih. Kita redha, wahtasab. Nabi kata redha dan harap pahala Tuhan. Tuhan ganti. Tahan kita pun hidup lagi 5-6 tahun, kadang-kadang habis kita pun pindah pergi sana pula. Ada orang perempuan tanya, kita kalau mati ni, balik ke akhirat pun kita pakai suami tu juga. Dia lemah perut ke suami dia. Tak tanya tak berani, dan kuliah kan tulis atas kertas. Saya cerita tentang ada hamba Allah, orang kita, orang tanya saya, Ustaz, kalau sekiranya mati esok kita balik, isteri kita pun ikut sekali kita dalam syurga. Dia terus jawab, tak ada saya jawab, sudah jangan orang lain pula. dia lemah perut, dia tak tahu bini dia pun lemah perut. Syurga Allah bagi apa saja yang kita mau. Kalau kita tak mau, dia tak bagi. Rahmat Tuhan. Bila kita tahu iman yang sebegini, maka kita akan menerima hakikat bahawasanya demikianlah kehidupan dalam dunia ini. Kemudian Nabi SAW sebut, An-nasru ma'as sabr, kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, hidup ni mesti kena sabar. Tuan-tuan ni, Allah ni subhanallah, Masya Allah, sabar ni kita tahan diri kita atas derita.
Kita lalu ke rumah orang besar, kita tengok orang kaya ada jawatan, kita ingat depa ni barangkali tak ada derita apa kot tu. Sebab kita orang susah barangkali kita fikir derita ni duk kena keluar kerja cari duit. Tapi Allah ni bagi derita ni macam-macam. Derita masalah anak-anak dia, derita masalah isteri ke suami dia. Duit cukup. Allah kadang-kadang tak bagi duit kita, susah pula sebagai orang bagi, tak ada masalah keluarga tapi susah sikit bagi-bagi nak kena keluar pergi kerja, balik senyum makan. Allah Azza wa Jal bagi macam-macam. Jadi sabar adalah satu hakikat yang mesti dikongsi oleh semua manusia dalam berbagai-bagai cara. Antara benda sabar yang manusia kena buat, yang pertama ialah as-sabru ala fi'li ta'ati wa tarkil ma'siyah. Sabar di atas perbuatan taat dan tinggalkan maksiat. Hak ni pahala banyak. Kadang-kadang kita duk faham dapat pahala sabar ni, kerana sabar ni pahala dia besar. Allah Subhanahu wa taala sebut bahawasanya fa inna dzalika min azmil umur. Sabar ni daripada tanggungjawab yang besar yang mana Allah Taala fardukan kepada kita. Nak semayang subuh tu utamanya, nak taat kepada Allah, yang ni kita nak kena sabar. Kalau tak, orang tak bangun, nampak kemas tapi tak bangun subuh. Sabar kita tak minum arak. Ada orang dia tak sama. Ada orang duduk kampung arak tak ada. Zaman dulu kampung-kampung pun arak dah. Di apa? Di kedai-kedai pun orang jual arak. Apa? Cap anjing sedih tu. Orang boleh minum. Alhamdulillah kesedaran Islam, orang tak minum arak. Sangat mencabar orang yang duduk dalam konteks luar negara. Kadang-kadang orang mencabar. Hari ni kita tengok orang perempuan pakai tudung, tak ada masalah apa pakai tudung. Orang tak pakai tudung pula, tak pakai tudung. Tapi tuan-tuan bayangkan orang Islam yang hidup di London, orang Islam yang hidup di Paris, dalam keadaan sekarang ni, nak pakai tudung bukan senang. Orang perempuan lebih banyak lagi terpaksa sabar. Lelaki ke tak payah, tak wajib pakai kopiah, dia pakai kot pun orang tak tahu dia Islam ke tak Islam. Tapi orang perempuan tentu dah tahu dia orang Islam. Tentu orang Islam di London, orang Islam di London ni korang sekilah, di Paris, di Amerika sekarang ada tekanan yang hebat. Tentulah wanita sana yang pakai tudung, pahala dia tentu tak sama dengan wanita sini. Orang yang puasa di negeri yang panas tentu tak sama dengan negeri yang sejuk. Orang yang bangun subuh di negeri bulan 12 di UK pun sejuk. Orang yang nak bangun tu, Allah, pukul 3 pagi orang bangun tu, tentu tak sama dengan hak bangun di sini pukul 6 suku dah, 6.20 minit tu pun dia bantai 7.30 pun bangkit. Azan apa? Yang kedua ialah sabar di atas musibah yang menimpa kita. Sabar. Yang berikutnya ialah sabar di atas apa yang orang buat kat kita. Kemudian sabar di medan dakwah. Sabar menghadapi orang-orang kafir di dalam peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan, dipenuhi untuk orang sabar itu pahala mereka tanpa hisab. Bila kita tahu setiap kali kita sabar, Allah Azza wa Jal akan berikan nikmat pahala yang besar kepada kita. Manusia ni kadang-kadang syukur dengan sabar. Saya selalu sebut, syukur ni kadang-kadang lebih tinggi kadang maqam daripada sabar, kerana tak ramai orang sabar, orang syukur. Tapi sabar kadang-kadang kita tak boleh nak buat apa, ada kena lah. Ada dua benda. Bila kena satu bala, sama ada perasaan kita bergolak,
Kalau kita protes Allah, tak dapat pahala. Tapi tak kena tu kena dah. Cemana kena tak, macam-macam kita keluar kan, kena dah. Tapi manusia, dia kadang-kadang dia memanglah ada perasaan dia tu, lalu kita protes Tuhan dan jiwa kita, tak dapat pahala. Tapi kalau kita kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala. Kau mana kena dah. Jadi sebab itu kita jangan merugikan diri kita dalam hal-hal yang seperti ini, insyaAllah. Panjang hari ini dan kita urai. Saya jawab soalan. Assalamualaikum. Apa ni? Wih, soalan bertaik semua kemah. Ke arah memperkukuhkan institusi masjid dia boleh. Soalan mohon pandangan Datuk Mufti. Satu, tentang larangan Rasulullah kepada Abdul Rahman bin Samurah dan Abu Dhar apabila mereka minta jawatan. Nabi SAW larang mereka. Abdul Rahman bin Samurah, dalam riwayat Abdul Rahman bin Samurah bukan dia minta, dia datang, dia tengok orang meminta jawatan kepada Nabi SAW. Riwayat Bukhari. Nabi kata, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alaihi. Kami tak lantik jawatan ni orang yang minta ataupun orang yang duk teringin. Dia tak bagi. Hak duk minta, duk teringin, tak boleh. Kalau orang duk habang kata dia duk teringin jawatan, nak jadi pemimpin, kita tak bagi kat dah. Asasnya macam tu. Asas awal. Abu Dhar pun sama. Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadam. Dalam hadis riwayat Muslim, wahai Abu Dhar, kau dhaif, ni amanah, ia pada hari akhirat kelak kerugian dan penyesalan. Nabi tak bagi. Pasal Abu Dhar tak mampu. Soalan dia ni tentang peristiwa Nabi Yusuf apabila baginda minta jawatan kerana ia mengetahui dan amanah. Nabi Yusuf alaihi salam, ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, syarah tafsir panjang ayat ni. Ij'al li ala khazainil ard. Nabi Yusuf minta supaya dia jadi pegang khazanah Mesir. Kan? Macam mana dia boleh minta jawatan? Kata Al-Imam Al-Qurtubi dan ulama as-siyasatul syar'iyyah, jika sekiranya seseorang dapati diri dia yang paling layak, dan kalau dibiar jawatan itu kepada orang lain, maka akan rosak ataupun tak akan sempurna kebaikan untuk orang Islam, maka ketika itu dia boleh minta. Macam mana Nabi Yusuf minta. Kalau dia tengok semua tak cerdik, dia rasa aku cerdik lagi kot, dia minta misalnya. Dia tanya ni macam mana Tok Imam Tok minta nak jadi imam. Kalau sekiranya dia tengok semua Tok Imam lain baca tak apa nak boleh, dan dia ada kebolehan baca, dan dia yakin dia baca betul-betul, dia boleh minta lah kerana dia layak. Dia layak. Tapi kalau dia pun baca tak apa betul, tapi nak jadi kau Tok Imam, siapa nak jadi ni, baca tak apa betul, tengok terkeliat lidah ni, dah tak elau dia pun penat, tak boleh lah. Adakah hak umum memegang jawatan imam? Dia kalau baca elok tu boleh lagi lah kan. Jawatan ni Tok Imam ni bagus jadi imam ni, kan senang orang jadi kita jadi imam. Orang mayang belakang kita, orang dapat pahala. Tapi oleh kerana jawatan imam ke apa ni, siapalah sama lah jawatan mufti ke apa, jawatan ni dia ada dua. Satu jawatan tu sendiri, satu apa di sebalik jawatan. Bukan kadang-kadang soal duit sangat, tapi soal pengaruh. Bila ada jawatan macam tu, dia ada pengaruh. Bila kata tu imam, orang main rojok, orang main cari. So sebahagian orang, dia kadang-kadang dia terlupa bahawasanya dia tak boleh dah jadi imam. Sebab dia dah umur, dulu dia boleh lah, tapi umur dia pun nak sebut tak boleh dah. Dulu gigi ada lagi lah, tak ada. Jadi dia nak sebut raw tak keluar ni, jadi macam-macam. Dia kata aku duk sebut raw 30 tahun dah orang tak komplain, hang mai komplain. 30 tahun dulu masa gigi ada. Jadi dia tak boleh dah. Jadi yang dia tak mau tu letak jawatan tu, kadang-kadang lah, bukan semua lah, kadang-kadang sebab
Dia tak mau hilang dia punya apa kedudukan tu, bukan dia nak jadi imam kan, dia pun kadang-kadang tak larat. Tapi nanti orang tak mai dah. Tapi sebenarnya kalau dipikir amanah ni dia jadi tu tak mampu untuk dia kena cadang orang lain. Ataupun dia cari orang lain, dia bagi laluan ke orang lain. Tak ada orang bagi amanah kita ni, kita kena buat lah. Sama masjid pun anda. Kau Perlis ni masjid banyak komplain. Tok Siak ke, Tok Bilal ke, Tok Imam kadang-kadang tak mai buat kerja. Kan? Bila tak mai buat kerja susah. Pertama orang amanah kat kita. Kemudian kita pun jawatan tu bukan jawatan saja. Jawatan tu ada bayarannya. So kita kena mai buat kerja. Jadi lah kali dia duk kontrak lah kat kawan dia. Dia tak kena lah. Tak kena. Jadi tak mai. Sekali bila orang berhentikan, kutip tanda tangan pula. Kutip tanda tangan. Penting tak mahu abang. Selepas jenazah dikebumikan, adakah boleh kita duduk di atas kubur untuk baca doa atau baca doa sambil berdiri? Ada pendapat kata boleh duduk. Kita tak boleh duduk di atas kubur. Maksud duduk atas kubur ni, kita duduk, kubur tu duduk di bawah. Faham tak? Tapi kalau kita duduk dalam kawasan kubur, bukan atas kubur, boleh. Faham tak? Kerana Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata la an yajlisa ahadukum ala jamrah khairun min an yajlisa ala al-qabr. Seseorang duduk di atas bara api lebih baik daripada dia duduk atas kubur. Jadi tak usah duduk kadang-kadang dia duduk kira kubur empat dia tak kira kubur empat orang. Tu masalah kan. Jadi dia duduk bersila. Jadi nak doa ni tak payah duduk lah, berdiri apa dia doa lah, kena duduk atas kubur orang. Wala taqum ala qabrihim mata abada, kan? Jangan berdiri, katanya di kubur tu orang berdiri, orang tak duduk. Dia tanya baru-baru ni dalam video tentang doktor berkabung pakai lilitan putih di songkok. Bercangga. Pertama saya nak bagi tahu kaedah lah, betul lah soalan ni dia tanya. Pertama ialah yang mufti ke ustaz ke syekh ke buat, dia bukan hujah syariah. Hak hujah qala Allah qala Rasulullah. Kau kata mufti buat jadi boleh balik, tak boleh, dia tak jadi. Hak tu dulu kita kena pegang prinsip dulu. Tengok mufti buat boleh kot, tak boleh. Nabi buat baru kira boleh ke tak boleh. Jangan hujah yang tu. Yang kedua ialah saya pergi tu, dah tanya ni, saya pergi tu bukan pergi berkabung, saya pergi mewakili Istana Perlis ke Istana Johor. Jadi pergi ke sana, dia protokol nak masuk ke dalam istana tu, dia itu pakaian dia lah. Kalau setakat kita satu orang je, kita tak apalah, Assalamualaikum, dah balik lah kan. Tapi ini protokol bagi mewakili, menjaga antara dua kemaslahatan. Antara satu benda ni yang sebenarnya kita pakai itu tak ada kaitan dengan niat tu. Yang kedua ialah hubungan antara dua negeri ya. Hubungan negeri yang mana kalau kita tak pi tu, kesan dia hak lain tu dia main lebih tak menarik dibandingkan masalah tu. Kan? Kadang-kadang ada benda kita kena ambil akhafu darurain. Itu pandangan saya, mudarat yang lebih ringan dalam keadaan tu. Agama tak bagi kita potong kaki, Tuhan nikmat. Tapi kalau kecil manis tak potong sampai nak naik ke lutut, dia potong lah. Bukan kata sunat potong kaki dah. Dia tengok tu dia hang potong kaki, aku pun potong juga. Jangan. Hang tak ada pasal, jangan tak pergi potong. So kita yang tak ada pasal tak payah duk lilit kepala lah. Tapi orang ada pasal dalam keadaan tertentu disebabkan situasi yang tertentu, yang mana yang kita nak kena jaga antara dua keadaan. Kalau duduk saja-saja pergi duduk lilit, tak ada pasal lah. Tu mufti lilit, aku lilit lah. Kena tanya kalau kita pasal apa kan. Jadi kita pun lilit tu masa nak masuk tu je lah. Pasal kita wakil kan. Okay, apa ni? Lepas dah makan mana ni? Dah makan tak bawa dia jawab.
potong kuku, cabut bulu ketiak, cuci cuci hari-hari dan bersunat adalah fitrah yang dilakukan. Adakah bersunat perlu ada kenduri? Apakah hukum orang mengadakan kenduri? Dia ada dua benda lah. Bersunat tu bukan sunat dah, khitan. Berkhatan tu lagi orang berheran pula, apa beza bersunah, sunat. Bezanya hampa panggil kan, khitan lah, dia khitan ni tak ada lah disunatkan kenduri ke apa. Tapi barangkali lah kot dulu orang budak-budak takut ke apa kan, nak bagi happy budak-budak ni, mereka buatlah jamuan ramai bagi ceria sikit. Jadi lama-lama orang buat macam kenduri. Tak kaitan sunat untuk nak berkhatan kena kenduri, tak payah. Tapi lah ni pun orang tak buat dah kan. Tapi kalau ada orang buat tu sekadar kerana dah ramai-ramai adik-beradik mai, sunat pula 3-4 orang, abang adik dia apa semua mai, masaklah banyak sikit, makan ramai-ramai, sekadar itu tidak ada masalah lah. Dia bukan ada kaitan antara dua tu, hendaklah dipisahkan. Tapi dia kata sunat kenduri, sunat berkenduri untuk khitan, ini salah. Tapi kalau dia buat jamuan itu tidak ada kaitan dengan hal tu, kerana dia berbeza dengan kenduri arwah. Kenduri arwah ni ada larangan. Yang ni hidup biasa lah. Orang kita kadang-kadang berkhitan, kadang-kadang ramai sekali, 5-6 orang pakat berimpun, pak ngah, pak lang ni pun nak tengok apa pun tak tahu. Dulu lah Allah orang tak buat lah. Cuma dulu ni khurapat dia banyak lah, pergi jurih kepala lah apalah. Cuma kalau nak buat jangan adakan kaitan benda tu. Ataupun ambil duit tu bagi hadiah kat budak tu, bagi dia happy sikit. Bagaimana orang di sisi Allah mengupah tukang buat sesuatu kerja tetapi hanya bayar separuh upah saja, tidak mau bayar dah. Tak mau bayar dah. Ada dua keadaan ni, baik salam. Dia kalau sekiranya kita tempah satu barang seperti mana yang kita sifatkan, dia telah tunaikan sifat itu. Kita minta kita upah almari 3 pintu, tingginya 8 kaki, semua benda exactly macam mana yang kita minta, dia buat. Lepas tu dia masyak barang, kita tak mau bayar, berdosa, haram. Kita ambil benda yang haram, bukan hak kita, separuh tu kita kena sempurnakan. Sama lah, kita tempah orang supaya buat catering, orang masyak mau bayar bagi makan apa semua, kita tak mau bayar. Habis kenduri kita tak mau bayar, berdosa. Kita kata, setengah orang dia kata, dok, bukan aku yang makan, orang ramai yang makan, mereka yang makan yang haram. Dia ingat macam tu, mereka makan halal, yang haram. Tapi ni ada tapi dah. Kalau sekiranya kita tempah almari 3 pintu, dia buat 2 pintu ya. Dia tidak buat seperti yang kita describe kan kepada dia. Kita bagi tahu tu, dia tak buat macam tu. Macam mana kita tempah tu, dia tak buat. Maka kita tengok harga dia pun tak patut lah. Maka kita boleh nilai balik harga tu dan kita boleh potong sekiranya dengan harga yang sepadan kalau kita ambil. Otherwise kita jangan ambil. Kalau kita ambil, kita kena bayar. Kita tak sama, aku tak mau bayar. Tak sama, jangan ambil ya. Jangan ambil, dan dia sana kena bayar balik harga ni. Masa i'tidal ada orang letak tangan di dada, sunnahkah itu? Tanya saya kata tak sunnah. Sunnahnya ialah masa i'tidal tak letak tangan tak dada. Tapi ada tak pendapat yang kata letak? Ada pendapat sebahagiannya daripada ulama-ulama Arab Saudi. Mufti Arab Saudi dulu pun sebut hal yang sama, bin Baz, dan sebelum tu Syekh Ibrahim sebut benda yang sama, dia letak tangan tak dada. Tapi kita dapati wallahu ta'ala alam,
tidaklah kuat hal itu. Ada ulama-ulama yang langsung tak mau terima langsung benda tu. Albani umpamanya, dia tolak langsung, letak tangan atas dada selepas i'tidal. Dia kata wahadhihi bid'atun wa dhalalah. Berat sangatlah dia kata tu. Ini adalah bid'ah dan sesat, kata dia. Kita taklah kata macam dia kata. Tapi kita kata ia tidak sunnah. Tapi kalau ada orang buat di atas sangkaan dia, atas hadis-hadis itu sunnah, kita tak bergaduh dengan dia di dalam perkara yang khilaf. Ada qasah pisau, dia kata sembelih, dia angkat tu sembelih balik. Ada sebahagian para ulama dia strict sangat. Tapi kalau sekiranya dia itu satu sembelihan saja, dia angkat tu bukan hak tadi dia sembelih, hak tadi dia bunuh, hak kemudian dia sembelih. Jadi dia terangkat pisau dia ataupun dia masih lagi dalam proses sembelihan, maka sembelihan dia sah. Ramai orang ni kadang-kadang dia cenderung pilih nak bagi tak sah ni. Lembu 3,000 seekor. Kerana pisau terangkat sikit tu dia kata tak sah. Kawan tu masih lagi sembelih. Bukan kalau dia kata hak awal tu aku tak sembelih, aku saja duk potong tengkok dulu, hak kedua aku baru tak boleh lah. Dia masih sembelih, kadang-kadang dia tengok dah tak ni, dia perbetulkan lagi, tidak menjadi masalah pada sisi kebanyakan para ulama. Dosa syirik tidak diampun. Bagaimana dengan dosa khurafat dan dosa bid'ah? Syirik ni, maksud syirik ni tak diampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak ampun yang orang syirikkan dia. Jika dia disyirikkan, dia diampun selain daripada itu. Maksudnya mati dalam keadaan syirik. Macam ni, kalau satu orang tu dia syirik, semasa dia duduk syirik tu dia mati, dia tak diampun oleh Allah. Tapi apa beza dengan dosa lain? Kata dosa lain, la samahallah. Satu orang minum arak, tengah-tengah minum arak, dia tak taubat lagi minum arak, dia mati. Balik rumah ke apa, aksiden mati. Dia tak taubat minum arak. Dan memang dia apa, kalau kata tak, kalaulah tak kata mamat ni tak mati, esok nak minum pula lah kan. Orang yang seperti ini, kalau dia Muslim, pertama dia telah melakukan dosa besar. Jika Allah kehendaki, Allah mengazabkan dia disebabkan dosa yang dia lakukan. Tapi jika Allah menghendaki, boleh juga Allah mengampunkan dia. Mungkin dia minum arak, tapi mungkinlah katakanlah dia ada sedekah sana sedekah, ditimbang pahala arak dengan sedekah dia, andailah kata pahala hak sedekah dia tolong orang mana terlebih, katakanlah, maka faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan baiknya, dia masuk selamat dah. Katakanlah berat belah jahat, dia masuk neraka. Dan kemudian apabila Allah kehendaki, dia akan keluarkan, disebabkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada dalam dada dia, 10,000 tahun, 1,000,000 tahun, bilion tahun, dengan kehendak Tuhan dia keluar. Jangan dia kata Allah 20,000 tahunnya. Sekarang dia kena tahu sehari di dunia sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia kan. Na'udzubillah. Okey, maksudnya walaupun dia mati minum arak, ada kemungkinan lagi untuk dia diampun dan masuk syurga di atas andaian. Mungkin dia ada hidup dia pahala tak ada, tapi ada ujian banyak Tuhan kat dia. Dia banyak dosa lain, banyak Tuhan uji dia. Katalah dia na'udzubillah berzina, tapi ada ujian-ujian lain dalam hidup dia telah lalui. Di atas ujian tu Tuhan buang dosa-dosa dia, dia selamat rupanya. Ataupun dia masuk neraka, kemudian dia keluar. Adapun syirik, tak. Sekalipun dia ada pahala-pahala, dia ada buat, katalah dia ada sedekah, tapi dia syirik. Dalam keadaan dia tahu dia mensyirikkan Allah. Oh, dia tak tahu lain. Dia tahu bahawa dia syirik, dan dia tahu itu kesalahan, dia syirikkan juga Allah. Dia mati dalam keadaan syirik, dia tidak akan diampunkan oleh Allah. Itu maksudnya. Faham tak? Tapi kalau sekiranya dia syirik,
kemudian dia bertaubat, kemudian dia mati setelah dia bertaubat daripada syirik, dia ada ampunan Allah tak? Ada. Jangan salah faham tu. Kalau tak ada, susahlah orang yang bukan Islam nak masuk Islam, mereka dulu syirik. Dia tetap ada. Yang kata tak ada keampunan ni kalau dia mati dalam keadaan syirik. Habis itu yang lain, kalau mati dalam keadaan minum arak masih ada. Tapi kalau macam tu boleh tak? Dengar bagi orang cerita, bagi elok-elok, jangan sambil lena kan. Khurafat dan bid'ah sama juga benda macam tu, dia termasuk dalam dosa-dosa. Kalau dia ampun, dia kata ada bid'ah, kemudian dia ada benda ni, mungkin Allah timbang dia. Tapi kalau dia mewarisi bid'ah tu, asalnya orang tak buat bid'ah tu, dia yang mula dulu, dia mati semua orang pakat nak buat, dia mati, tapi dosa dia tu akaun dia masuk ke dia, dosa akaun orang lain yang buat. Lepas tu kalau tengok saya buat apa-apa, mai tanya tu, kalau ikut pada. Apakah hukum selawat syifa? Benar dakwaan menyatakan Dr. Mazhar mensyirikkan orang beramal dengannya. Ini berapa bendul daripada Syiah dengan Ahbas. Kita kata pencuri dipotong tangan. Tapi adakah semua orang yang mencuri itu kita potong tangan? Adakah semua kita potong? Tak. Tapi kaedah dia pencuri dipotong apabila cukup syarat-syaratnya. Selawat syifa ni bukan saya kata, ini keputusan fatwa. Kalau dengan benda yang seperti yang kita sebut tu, maka seorang tu dia amal dengan kesedaran, dengan maksud yang seperti yang kita kata, bahawasanya yang menyembuhkan itu ialah Nabi SAW, maka dia kenalah benda tu. Kalau sekiranya dia amalkan benda tu sedangkan dia tak maksud begitu dan dia tak faham macam tu, maka baginya keuzuran. Seperti mana keuzuran orang mengamalkan banyak perkara di atas sangkaan dia benda yang lain. Orang mencuri ni potong tangan, tapi kalau dia mencuri kerana lapar, dia mencuri kerana tersalah sangka barang, maka dia tidak dihukum dengan hukuman yang demikian. Siapa langgar lampu merah, kesalahan trafik. Tapi kalau orang tu langgar, dalam kereta dia ada kanak-kanak sakit lah apa, dia nak segera, dia akan ada pengecualian dia. Sebab itu maka benda-benda Syiah ni dia tahu benar faham. Lah soalan ni, benarkah dalam Islam apabila seorang perempuan telah berkahwin maka tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa bukan satu keutamaan, melainkan tanggungjawab itu harus dipikul oleh lelaki saja? Apabila dia berkahwin, maka hubungan dia dengan ibu bapa tidak terputus. Tak terputus. Menjaga ni maksud apa? Katakanlah dia dah kahwin dengan suami dia, pak dia ada rumah duk sihat dengan mak dia, bukanlah sakit. Dia kata hang tak boleh pergi mana, kena jaga aku. Kacau. Kalau agama kata macam tu, maka dia dalam hal itu kedudukannya bersama dengan suami dia. Tapi kalaulah kata bapa dia ataupun mak dia uzur yang teruk, yang tidak ada sesiapa pun di kalangan mereka orang yang boleh tengok dia, dan kalau dia tak balik tengok, maka mudaratlah kedua orang tua dia. Dalam hal itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika sekiranya tak ada lagi saudara lelaki dia dan seumpamanya yang lain yang boleh tengok dan mereka tak bertanggungjawab, dia seorang sedang, dia kena bertengok. Kalau ada orang lah tengok, tak apalah. Kan saudara lelaki mari tengok, dan itu tanggungjawab anak lelaki. Sebab itu dia dia dapat faraid lebih. Okey. Katakanlah dia ni mak dia sakit, ubat tak tahu nak makan, ubat dia kata ayak dia kata ubat. Kalau kata biak kat dia, sekali dia telan pil 20 biji sekali, mata tak apa nampak, dia seorang anak perempuan, minta pada suami dia nak balik tengok, suami dia tak bagi, tak boleh dia kata.
Dulu pok hang bagi mahar-mahar sangat. Kalau ada lah suami pening itu kan. Misal kata, boleh tak dia tak minta izin suami dia untuk balik menyelamatkan keluarga dia? Syekh Abdul Karim Zaidan menyebut bahawasanya dalam hal macam tu dia boleh. Dia baliklah, tengok bagi ubat, tengok mak dia apa semua, kemudian dia baliklah ke rumah suami dia. Baitut Ta'ah, rumah suami dia. Kalau suami dia adalah suami yang bertanggungjawab lah. Tapi kalau suami pun kalau bertanggungjawab dia tak larang lah yang tu kan. Tapi lepas balik duduk pula sebulan telefon, mana api ni? Dia kata aku lepak sini dulu lah kata. Itu tak boleh lah. Dia pergi, dia balik, dia tengok untuk keperluan ibu bapa dah. Untuk keperluan ibu bapa dah. Kerana agama tidak jadikan perkahwinan itu memisahkan seorang daripada keluarga mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.